Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah ma'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah abtadi wa bi kitabillah abtadi wa bi sunnati Muhammad Rasulullah abtadi. Alhamdulillahil qa'id qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Salawatullah wa salamuhu ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Summa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, allazi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi khassahu Allah ta'ala bijami'i kamalaatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala, wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam masruran mansura, wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Amma ba'd. Hayya nabda'u liqa'ana fi hadhihi al-lailah بقراءة الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan seperti mana Fatihah membuka Al-Quran, begitu juga lah Fatihah yang kita baca tadi menjadi asbab hidayah masuk ke dalam hati kita, insya-Allah. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita teruskan, jangan pernah lupa untuk memulakan ibadah kita setiap hari sebagai tetamu Allah dengan niat. Siapa yang belum niat iktikaf, maka silakan niat dulu, insya-Allah. Rugi. Sebab apa? Bayangkanlah kalau kurang lebih 1 saat malaikat catat 1 pahala. Kita dengar 30 minit kurang lebih kuliah atau majlis ilmu. 30 minit tu bayangkanlah 1 minit ada 60 saat, 30 kali saja dah 60, berapalah pahala yang kita dapat. Malaikat catat, insya-Allah. Bukan hanya itu, dipadamkan dosa-dosa kita yang hari ini belum tentu lagi ada dosa kita yang Allah ampunkan. Jadi rugilah siapa yang belum sempat memulakan setiap aktivitinya di rumah Allah sebagai tetamunya malam ni, yang belum tentu besok kita menjadi tetamunya, belum tentu lusa kita menjadi tetamunya. Mungkin malam ini Allah jemput kita, mungkin besok subuh Allah jemput kita. Jadi baki amal yang kita buat malam ni dimulakan dengan niat baik ini, insya-Allah Allah catat sebagai pahala, insya-Allah. Baik, tanpa buang masa, pada malam ini kita akan bazirkan masa kita kurang lebih 30 minit kerana SOP, insya-Allah. Jadi 30 minit ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya tahtal mawdu', di bawah tajuk yang saya ambil daripada kitab Nasaikhul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahumullah. Siapa yang ada kitabnya nanti boleh cari, tu lebih detail rujukannya. Nanti ada pada bab yang keempat, nasihat yang ke-21, iaitu 5 punca iblis binasa dan 5 perkara yang membahagiakan Adam alaihi salatu wassalam.
Baik, bismillah. Daripada Muhammad bin Ad-Dawri, daripada Muhammad bin Ad-Dawri rahimahumullah berkata, syaqa iblis, celakalah iblis, bihamsati asya, kerana 5 perkara. Baik, apa dia? Yang pertama, ini saya baca dulu matannya. Lam yukirra bizambi. Yang pertama adalah tidak mengakui dosanya. Kemudian yang kedua, walam yandam, dia tidak bersedih. Kemudian yang ketiga, walam yalum nafsahu, dia tidak mencela dirinya sendiri. Kemudian walam ya'zam ala taubati, dia tidak berazam dan berniat untuk taubat. Dan yang terakhir adalah wa qanata min rahmatillah, sentiasa putus asa daripada rahmat Allah. Kemudian wasa'ida Adam bi khamsati asya, dan 5 perkara yang membuatkan Nabi Allah Adam ini happy, bahagia. Apa dia? Yang pertama, aqarra bizambi, yang pertama adalah mengakui dosanya. Yang kedua, wanadim alaih, menyesali dosanya. Yang ketiga, walama nafsahu, yang ketiga menyalahkan dirinya sendiri. Yang keempat, wa asra'a fit taubati, segera bertaubat. Dan yang terakhir, walam yaknut min rahmatillah, ini tidak putus asa daripada rahmat Allah. Baik, perkataan Muhammad bin Ad-Dawri tadi, secara kesimpulan boleh kita tarik satu kesimpulan. Apa dia? Ada persamaan di antara apa yang dilakukan iblis dan apa yang dilakukan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Apa persamaannya? Masing-masing dua pihak ni buat salah, masing-masing dua pihak ni buat dosa. Ini persamaan. Tapi apa yang membezakan itu sehingga terjadilah hasil akhir yang luar biasa. Sehingga daripada sama tadi, persamaan akhirnya jadi perbezaan. Okey, supaya lebih ringkas dan jelas, kita buatlah gambaran kurang lebih. Dosa dilakukan oleh dua pihak, Nabi Allah Adam alaihissalam dan juga iblis. Tapi dalam proses setelah mereka melakukan dosa, ada proses yang mana proses tadi melahirkan Nabi Allah Adam buat dosa. Proses ni tadi apa? Taubat. Hasil daripada taubat tadi dia bahagia. Berbeza dengan iblis. Dia buat dosa, tetapi dia lari daripada dosanya. Dia tak nak mengaku dia berdosa, dia tak nak mengaku dirinya bersalah. Hasilnya apa? Dia sengsara, dia binasa, dia celaka, seperti mana Allah rakam dalam surah Al-A'raf ayat 12, ayat 16, ayat 17, dalam surah Al-Baqarah, banyak lagi tempat dalam Quran. Baik. Dan jadi jemaah rahmati Allah, daripada atsar tadi yang kita sama-sama bahas, Imam An-Nawawi rahimahumullah berkata Nabi Adam bahagia kerana mengakui dosanya, sebagaimana dalam pengakuan baginda disebut dalam Al-Quran. Nah, jadi kita lihat beberapa dalil. Kita lihat beberapa dalil yang Allah sebut berkenaan dosa. Apa dia? Yang pertama, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-ayat dalam surah Al-A'raf ayat 23. Surah Al-A'raf ayat 23. Wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah berbuat zalim, anfusana, terhadap diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, kemudian jika engkau tidak mengampuni kami, tidak mengakui ampunan kami, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan tidak memberi rahmat pada kami, nescaya kami termasuk orang yang rugi. Kita lihat lagi dalil Al-Quran yang lain seperti mana yang disebutkan dalam surah Taha ayat 121 dan juga 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa akala minha fabadat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yahsifani 'alayhima min warakil jannah wa 'asā Ādam rabbahu faghawā thumma ijtabāhu rabbuhu fataba 'alayhi wa hada. Al-ayat.
Surah Taha 121 dan 122. Fa'akala minha fabadat lahuma. Kemudian mereka berdua memakan daripada pokok tadi. Sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima, sehingga terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing. Min warakil jannah, yang mana kemudian mereka ambil dan tutup dengan daun-daun min jannah, min warakil jannah, daripada syurga. Wa asa Adam rabbahu faghawa, maka waktu itu derhakalah Nabi Allah Adam kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Allah kata lagi kepada Adam, la taqraba hazihi syajarah, kau jangan dekat dengan pokok ni. Tapi tatkala Allah panggil seluruh makhluknya yang waktu itu yang berada di bumi, ini adalah daripada golongan jin, naik ke atas, naik ke langit. Dalam satu perhimpunan Allah buat supaya apa? Usjudu li adama fasajadu, untuk tunduk kepada Adam. Tapi ada golongan yang tak mau tunduk. Siapa dia? Iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Kerana apa? Sombong, takabur. Hati-hati orang sombong, Quran samakan dengan apa? Orang kafirin, orang kafir. Orang yang sombong tak jauh beza dengan orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Jangan kita ikut jejak langkah syaitan, la'natullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saat Allah kata keluar kau daripada syurga ni, dan engkau tidak boleh lagi masuk dalam syurga, tidak boleh menghampirinya, bahkan langit Allah pun kau tak boleh sentuh, dan tempat engkau adalah dalam neraka abadan. Maka saat turunlah iblis daripada syurga, dia bertemu dengan Nabi Allah Adam. Dia kata apa? Wahai Adam, kau bukan makhluk special kan syurga ni. Sebab apa? Ada semua benda kau boleh buat, semua benda kau boleh makan minum, tapi pokok ni Allah tak bagi. Kau belum lagi makhluk special, Allah tak sayang dengan kau. Dan akhirnya terpengaruhlah Nabi Allah Adam dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah, semua yang terjadi dengan izin Allah. Kemudian Nabi Allah Adam makan, terdedahlah aurat masing-masing, mereka tutup dengan daun, dan derhakalah Adam pada waktu itu. Kemudian summa ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah memilih untuk memberi taufik untuk bertaubat, dan Allah terima taubatnya. Baik. Nah, jadi antara dalam dua dalil yang kita sebutkan tadi menyimpulkan bahawa anak cucu Adam tidak akan pernah lepas daripada dosa. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kena banyak-banyak taubat pada Allah. Beberapa dalil lagi berkenaan taubat. Ini ada yang pertama dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau putus asa. La taqnatu, jangan kau putus asa langsung daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Kerana kalimatnya di situ apa? Zunuba jami'a. Satu dosa zanbin, dua dosa zanbani, 3, 4, 5, 1,000, 100, sejuta dosa zunub. Tak cukup dengan itu, Allah tambahkan lagi kalimat jami'ah, yang mana semua dosa, sengaja ke, kita tak sengaja ke, perasan ke, tak perasan ke, Allah ampunkan. Syarat kena minta taubat dengan Allah Ta'ala. Kemudian dalil yang lain berkenaan taubat ada dalam surah Hijr ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Nabi Allah Ibrahim berkata, tak ada orang yang berputus asa daripada rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Kalau kita melakukan dosa, tidak disambung dengan taubat, kita umpama perahu yang berlayar tanpa ada nakhoda. Kita akan hanyut dalam lautan dunia, dan mungkin akan menambah dosa yang lain. Ini bahaya, sehingga Allah sesatkan kita. Kemudian dalam surah yang lain
berkenaan taubat dalam surah Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum-kaum yang kafir. Orang yang tak mau taubat, buat dosa, tak mau minta ampun dengan Allah, sama level macam orang kafir. Bahkan orang yang buat dosa, dia taubat, dia buat dosa lagi, kemudian dia tak nak lagi taubat. Sebab apa? Dia putus asa dengan Allah. Ya Allah, dosa yang aku buat ni besar, kau ampunkan ke dosa aku? Ya Allah, dosa yang aku buat ni bukan kecil, luar biasa, kau ampunkan ke dosa aku? Alang-alang aku buat dosa biar aku jadi orang yang jahat. Ditambah lagi pula dengan hasutan orang lain, kau ni belum tentu masuk syurga. Perbuatan yang kau buat ni belum tentu masuk syurga. Tambah dengan orang, kata-kata orang, sehingga akhirnya dia makin lama makin hanyut, dia putus asa. Dan Allah samakan juga orang-orang yang berputus asa ini dengan orang kafir. Seharusnya kita kalau sayang saudara kita, jemaah, kita jangan menghukum, jangan buat kerja Tuhan, jangan buat kerja Allah Ta'ala. Hukum orang tu bukan tugas kita. Kita jangan menghukum sang pendosa, jangan menghukum sang pelaku dosa, tapi ingatkan dia pintu taubat masih terbuka. Ini kita tidak je, kita salahkan orang tu. Tempat kau neraka, kau sama macam orang-orang yang lain. Ni kalau kau mati tak taubat, tak tahu lah kau ni, belum tentu kubur terima kau. Nauzubillah min zalik. Kalimat-kalimat ni kita anggap biasa je kadang-kadang, tapi pernah tak kita bayangkan bagaimana perasaan orang yang mendengar tu? Agak-agak dia nak makin dekat dengan Allah ke atau makin jauh dengan Allah, akan timbul perasaan keburuk banyak. Baik, kemudian kita lihat lagi beberapa hadis daripada Nabi kita. Yang pertama, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia, kullu ibni adam khata', setiap daripada kita ini adalah pendosa. Wa khairul khata'in, dan setiap orang yang baik, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat pada Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, innallaha yuhibbu kullu muftinin tawwab. Sesungguhnya Allah sangat sayang pada setiap orang yang berbuat dosa, yang banyak bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cukup suka orang yang bertaubat dan cukup suka orang yang menyucikan diri. Orang yang menyucikan diri, suci ini bermaksud apa? Hasil akhir. Sebelum sampai atau sebelum dilakukan proses suci, di dalam keadaan apa? Kotor. Tapi bila dia melalui proses taubat, akhirnya dia jadi suci. Dan Allah cukup suka dengan sifat tadi, orang yang menyucikan dirinya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, jadi sebagai kesimpulan, banyak atau cepatlah kita memohon ampun dengan Allah Ta'ala. Apa efek dia? Orang yang selalu istighfar, orang yang selalu istighfar, seperti mana Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi selalu istighfar dengan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, atau yang macam biasa kita selalu amalkan, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ringkasnya ada dalam hadis astaghfirullah wa atubu ilaih marrah 100 kali satu hari. Cuba amalkan, jemaah, cuba amalkan ya. Satu hari amalkan paling sikit 100 kali istighfar. Apa efek dia? Pertama sekali kita akan rasa tenang. Demi Allah, tak percaya, cubalah. Pertama sekali kita akan rasa tenang. Jangan rahmati Allah. Berkenaan tenang ni saya nak cerita sikit. Boleh? Boleh tak boleh saya cerita juga, sebab mic kat saya kan. Lainlah kalau mic dekat jemaah. Baik. Sikit insya-Allah. Sebelum raya haji, saya ada buat satu rawatan dengan seorang hamba Allah ni, rawatan Islam dia kena sihir. Jadi kita bantu dia. Akak ni termasuk golongan yang teruk jugalah, dia punya gangguan.
Kali pertama kami rawatan ada 20 lebih sekian jin dalam badan dia. Kali kedua ada 20 lebih lagi. Kali ketiga dah belas-belas. Kali keempat tu satu. Seekor je. Itu daripada mana? Warisan daripada mak dia. Maksudnya maknya masih hidup, tapi mak dia pun tak tahu mak dia ada pendamping tu. Ini daripada tok nek moyang dia tu. 3 generasi, 4 generasi, termasuk dia 4 generasi. Umur dia bila kita tanya tahu berapa tahun? 400 lebih tahun. Subhanallah. Ini dahsyat. Punya kuat dia ganggu wakak tu sampai orang lain pun terasa tak? Sampai orang lain pun terasa. 3, 4, 5 kali kami offer pada dia taubat. Tolak. Kali kedua tolak. Kali ketiga dah mula nak tapi takut. Kali keempat ragu-ragu. Kali kelima kita bantu. Dalam hati, ya Allah, kau bantulah makhluk Allah ni. Akhirnya kita ajar dia syahadah. Okey, bayangkan jin yang tak reti, yang tak ada agama, yang kerja dia dulu menyakiti orang, ucap syahadah terbata-bata. Asyhadu alla ulang sampai habis. Muhammad Rasulullah sampai habis khatam 2 kalimah syahadah. Jemaah tahu apa yang berlaku? Ni nangis ya. Dan tahu tak apa dia kata? Ustaz, perasaan apa yang saya rasa ni sekarang ni? Saya tak pernah rasa tenang macam ni, katanya. Rakaman video dia saya masih ada lagi simpan, tapi saya tak publish untuk saya sendiri. Dia kata, perasaan apa yang saya rasa ni? Saya rasa tenang sangat. Saya tak tahu kenapa saya menangis. Saya rasa gembira sangat. Saya macam rasa Allah tu dekat dengan saya. Saya macam rasa Allah belai saya. Jemaah bayangkan, seekor jin umur 400 tahun tak pernah pun ibadah sama sekali, ucap syahadah, nangis. Kita kalau solat, habis solat masih lagi buat dosa, tak taubat. Hati kita ni keras. Hati kita keras. Hati-hati. Orang yang buat dosa dia tak taubat, efek dia dekat sini. Efek dia dekat hati. Apa yang berlaku pada hati, hati akan jadi keras. Saya teringat pesan almarhum Tuan Guru Ning Abdul Aziz Nikmat. Beliau kiaskan hati ni macam apa? Macam tapak kaki. Apa kata beliau? Kata almarhum, hati ni macam tapak kaki. Tapak kaki yang biasa dimanja dengan selipar, kasut mahal-mahal 3-4 lapis, sponge tebal-tebal, biasa manja dengan alas-alas macam tadi. Kaki tu bila kena sikit saja paku, dia akan cepat berdarah. Tapi bila kaki yang tak dimanja dengan alas, keluar rumah kaki ayam, pergi kerja kaki ayam, pergi main kaki ayam, dari lembut, kaki itu akan jadi keras. Bila kaki itu keras, kematu pijaklah paku ke batu tajam macam mana pun, dia susah nak berdarah. Sama macam hati. Kalau hati ni tak kita lembutkan dengan istighfar, dia akan jadi keras macam batu. Bohlah nasihat banyak mana pun tak akan masuk, tak akan masuk. Lalu je masuk keluar. Baik, nah jadi ni bahaya. Dan sama kerasnya macam batu tadi. Tapi bila kita biasa dengan istighfar, hati ni kalau buat salah sikit je kita akan cepat menangis, akan cepat rasa takut dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, minta ampun. Buat salah sikit, ya Allah, minta ampun. Boleh tak kita lari dari dosa? Tak boleh. Tapi jangan takut untuk taubat. Nabi yang mulia itu, yang memang confirm masuk syurga, kalau ada dosa pun Allah padam, masih amal istighfar 1 hari 100 kali. Apatah lagi kita yang belum tentu ahli syurga. Syurga pun belum tentu masuk. Neraka kemungkinan belum tentu, lepas hisap lagi belum tentu lulus atas titian sirat.
tapi keras lidah kita untuk minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita kalah dengan jin umur 400 tahun tadi je. Nah, jadi hikmahnya kalau kita biasa istighfar, minta ampun dengan Allah, hati kita akan jadi tenang. Hati kita akan jadi tenang, insya-Allah. Dan sifat dosa, kena ingat, sifat dosa ni akan buat kita macam cacing kepanasan. Ada je benda yang tak kena. Ada je benda musibah-musibah yang turun. Sesuai dengan hadis Nabi bahawa apa? Musibah itu penghapus dosa. Kafaratuz dzunub, penghapus dosa. Baik. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, jadi banyak-banyakkan istighfar. Insya-Allah kita akan jadi tenang. Kemudian yang kedua, kita ni akan berubah daripada sosok yang keras menjadi sosok yang lembut. Lembut di sini apa? Dalam ucapan kita lembut, akhlak kita akan berubah, hubungan kita akan menjadi baik. Dan sebab itu Allah tuntut kita untuk selalu taubat. Jangan jadi macam iblis. Contoh dah ada, orang yang buat dosa taubat, cepat-cepat minta ampun, tenang, Allah bagi dia. Siapa? Nabi Allah Adam AS. Jangan jadi macam iblis, dah buat dosa tak mau ngaku pula tu dosanya, sombong pula tu. Hati-hati, orang yang tak mau akui dosa akan dihantarkan oleh iblis dosa yang lain. Sama macam iblis lah, dia tak nak akui dosanya, akhirnya dia buat dosa lain. Apa dosa yang lain? Aba wastakbara, sombong, takabur. Baik. Jadi jangan rahmati Allah. Maka kesimpulannya adalah daripada atsar yang disampaikan tadi, menyarankan kita untuk banyak-banyak istighfar dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Amalkanlah yang antara yang Nabi wasiatkan, satu hari minimum 100 kali astaghfirullah wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah beri ketenangan pada kita. Tapi insya-Allah, maka itulah dia sedikit perkongsian yang boleh kita kongsikan. Sebentar lagi yang masuk Isya, insya-Allah. Jadi sebelum kita akhiri, ada sedikit iklan yang ingin saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, insya-Allah malam ini kami mencari sponsor untuk membiayai pembiayaan 2 orang adik saya. Adik nombor 5 perempuan dan adik nombor 6 perempuan. Adik nombor 5 menuntut di Pondok Modern Gontor Darussalam, Indonesia, tahun akhir. Sekarang ini beliau minta dana untuk visa, extend visa setahun, kurang lebih dalam 3.500.000 rupiah, ringgit dalam RM1,000. Okey, kenapa saya minta sponsor untuk beliau? Kerana beliau daripada awal sampai sekarang, daripada awal dia masuk 4 tahun lepas sampai sekarang, dia antara top 100 student, 100 student terbaik daripada 900 orang pelajar di pondok itu. Nah, daripada 900 orang pelajar di angkatan dia. Nah, kalau ikut betul-betul total tu 6-7 ribu pelajar dekat situ. Tapi untuk angkatan dia 900 orang, beliau antara 100, tak pernah lebih 100. Paling tinggi dia 30 lebih dari 900. Sekarang ni jadi 90 lebih lah, sebab makin lama makin berat madahnya. InsyaAllah tahun ni tahun akhir, habis insyaAllah Ramadan akan datang. Jadi visa perlu ditambah, ini kurang lebih biaya dalam RM1,000. Jadi siapa yang berhajat ini boleh bertemu dengan saya selepas ini, dan juga terus masukkan di tabung di belakang, insyaAllah. Mudah-mudahan mengalir jariah selagi mana dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari tadi, insyaAllah. Kerana asbab bantuan kita, dia dapat meneruskan pelajaran dan ilmu yang didapat tadi insya-Allah mengalir pahala pada kita. Yang kedua, adik nombor 6. Dia perempuan juga, menuntut di Akademi Tahfiz Ummu Warakah Bukit Kapar. Beliau antara pelajar yang tercepat hafalannya, setahun 8 bulan khatam Quran. Setahun 8 bulan, alhamdulillah. Jadi sekarang tengah ambil syahadah, insya-Allah tahun ini last. Dia di situ. Jadi kurang lebih ada baki bulan
9 bulan ni, 10, 11, 12, 4 bulan. Setiap bulan biaya dia RM350, tu kali 4 lah, insya-Allah. Jadi kami buka peluang ni pada jemaah, insya-Allah, mungkin selain meringankan beban kita, sebab yang tanggung adik-adik belajar ni saya, mak ayah dah tak berapa sihat, dan jadi memang saya tanggung lah. Saya pun ada tanggungan lain, jadi saya buka peluang pada jemaah. Siapa yang berhajat untuk bantu, maka sangat dialu-alukan. Baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti di luar kami ada buat jualan. Kami ada buat jualan, yang mana jualan kita ini akan kita bagikan hasilnya setiap minggu ke seluruh rumah asnaf di Selangor. Maksudnya setiap hari Jumaat kita akan pilih salah satu rumah anak yatim, kita akan hantar beri sumbangan. Nah, jadi kami dah start macam ni daripada awal Januari sampailah sekarang. Jemaah boleh tengok aktiviti kami post di Muslimin Care Official. Nah, jadi azan. Terus azan. Sikit lagi. Azan. Azan. Habiskan okey. Okey. Minta izin sikit saja lagi insya-Allah, Baik, bismillah. Okey, jadi daripada bulan 1 kami pusing rumah anak yatim satu Selangor ni, satu kesimpulan, banyak rumah anak yatim ni yang tak ada bantuan dan mereka cari dana dari niaga. Nah, jadi produk-produk dia ni kami beli, kami borong, kami jual balik. Antaranya saya bawa dekat belakang tu ada madu dan juga ada kek lapis. Yang kek lapis Sarawak ni saya ambil daripada rumah anak yatim Seri Kundang. Kisahnya memang kesian. Dia buat rumah anak yatim tadi, lepas dia buat tu sebab anak dia suruh, anak dia minta. Bila dia dah jalan, anak dia meninggal, dia teruskan juga buat, dan keadaan dia bodoh-bodoh tak tahu buat apa, buat surat pun tak tahu, dia teruskan juga. Dah siap rumah anak yatim, kena komplain, sekarang kena blok, kena halau, kena usir keluar, kena cross, kena sita, tak boleh. Nah, jadi sekarang ni mereka menyewa dekat dengan Tasik Puteri, dan saya tanya baru-baru ni masih sama, belum lagi dapat keputusan bila boleh masuk dekat rumah tersebut. Ya, memang kesian. Jadi mereka tu buat produk dia tu itulah, dia ada kek lapis Sarawak kat belakang tu, nanti test insya-Allah sedap. Yang specialnya mereka buat ni tak campur pengawet. Kalau letak atas meja macam tu je tahan seminggu, masuk dalam freezer tahan sebulan, masuk dalam mulut seminit je. Tapi memang sedap insya-Allah, lebih sedap orang belanja. Tak percaya, cubalah. Dekat belakang tu ada, kita bantulah mereka ni dengan membeli. InsyaAllah ada madu tu kita tak campur apa-apa, campuran. Kemudian ada kek lapis Sarawak ada dekat belakang, insyaAllah habiskan, limited edition. Kemudian nanti di belakang ada. Jadi tolong dihabiskan. Dan yang ketiga iklannya, siapa yang berhajat untuk masukkan anaknya di tahfiz perempuan kami di Bukit Kapar, kami buka untuk 10 orang sahaja. Untuk bukan asnaf RM250. RM250 untuk asnaf free of charge, 10 sahaja. Memang kami ambil anak-anak asnaf ni, kita bantu. Daripada mana bantuan tu dapat? Daripada niaga tu lah, dekat belakang tu. Nah, insya-Allah silakan. Kemudian daripada 400 yuran kami turun jadi 3,5, kami turunkan lagi jadi 2,5. Dan insya-Allah target kami nak bagi anak-anak ni belajar free saja. Tapi belum Allah izinkan lagi, baru izinkan sampai RM250 saja sebulan. Nah, jadi siapa yang berhajat nak daftar atau boleh daftar dengan kami, insya-Allah. Saya mohon maaf sekali lagi zahir batin, sebarang urusan dan juga infak, sedekah, wakaf, zakat boleh terus ke saya atau ke belakang, atau jumpa adik saya di belakang nanti niaga. Dia buka booth atau dekat belakang kita boleh tengoklah, insya-Allah. Saya mohon maaf zahir batin. Kita akhiri pertemuan dengan tasbih kafarah surah Subhanakallahumma wa bihamdika.